tanggungjawab lagi hari ini untuk menguasai ada beberapa tajuk fokus kita untuk tahun 2013. Okey, hari ini sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu nak kamu cipta kapal kertas berdasarkan kepingan-kepingan kertas yang cikgu letakkan di atas meja kamu dalam beberapa minit. Wait, mana? Tak boleh buat? Cuba. Empat lagi. Siap? Siap. Ada siap? Cuba pegang masing-masing kapal masing-masing. Okey. Cuba tengok yang cikgu letakkan di atas meja. Cuba kamu belayar daripada negeri yang kamu ingin lawati. Kamu sedang berada di Malaysia dan kamu ingin melawati mana-mana negara yang kamu ada di hati keinginan, impian untuk melawat negara tersebut di dunia ni. Okay. Kalau kamu ingin belayar sekarang menggunakan kapal kertas, kamu pastikan kamu belayar di pesisiran pantai, ya. Hamiza nak ke mana? Negeri mana? Okey. Anisha? Adik ingin ke Mekah menunaikan fardu haji. Okey. Apabila kamu belayar, ya, kamu akan belayar di tepi pantai dan saya nampak Atirah sekarang sedang merentasi tulisan swab. Okey. Jadi kalau kamu tengok sekarang, kalau kita tengok tajuk yang berkaitan tajuk mana menggunakan kapal? Kerajaan Maritim. Okey, jadi tajuk hari ini kita fokuskan macam mana kita untuk belajar dalam tajuk maritim di tajuk-tajuk yang berlainan. Okey, sekarang cikgu nak kaitkan di sini adalah dalam kita pembelajaran kita, tajuk kerajaan maritim ini melibatkan di negara-negara yang berlainan seperti India. Kemudian kita akan tengok perkembangan maritim di Kedah dan juga kita akan tengok kerajaan maritim Sriwijaya dan seterusnya dalam kerajaan maritim di Melaka. Baik. Cikgu nak tengok kamu fokuskan di sini, ya. Apakah kegiatan utama kerajaan maritim? Kenal binatang ni? Ya. Ketam. Ya. Okey, apa kegiatan utama kerajaan maritim apabila semua rakyat maritim selalunya, ramai rakyat maritim memang bijak menggunakan kapal, mencipta kapal ataupun membina kapal, ada kemahiran membina kapal. Ulang balik, kerajaan maritim sudah pasti rakyatnya, masyarakatnya ada kemahiran membina kapal. Okey. Itu maksud kerajaan maritim, kerajaan yang bergantung kepada kegiatan perdagangan dan juga terletak di pesisiran pantai, ya. Dan kalau kamu tengok tadi cikgu letak di sini, okey, ikan, ya, udang dan juga sotong sebenarnya ini bukan makanan yang biasa terdapat di daratan, tetapi adalah kegiatan perikanan yang berlaku di lautan. Jadi selain daripada kegiatan mengutip hasil laut, kerajaan maritim juga menjalankan kegiatan perdagangan. Jadi fokus kita pada hari ini adalah untuk belajar macam mana kita nak mengkaji kerajaan-kerajaan maritim ini boleh berkembang, ya, dengan beberapa faktor, dan kita akan fokus macam mana pembelajaran hari ini tanpa bergantung 100% pada buku teks. Okay? Dan kalau kamu tengok peta yang ada di tangan kamu itu adalah menunjukkan negeri-negeri maritim semuanya terletak di tepi pantai. Sudah
ekonomi pelabuhan. Kan? Okey, dan saya minta di sini tanggungjawab kamu, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia bila belajar sejarah mesti ada penghayatan sejarah. Ya? Nanti kita akan lihat nanti macam mana kamu belajar sejarah dan apa tanggungjawab kamu kepada negara. Okey, fokus kita kepada tajuk kita ialah apakah aktiviti yang ada dekat Kerajaan Maritim selain mengutip hasil perikanan atau laut, perdagangan dan juga sebagai apa? Mereka juga bertindak sebagai ahli pelayaran. Ya, kegiatan ekonomi mereka bukan sahaja tertumpu kepada mengutip hasil laut, tetapi juga fokus kepada sebagai ahli pelayaran. Dan kegiatan ekonomi mereka juga adalah termasuk menyediakan kemudahan-kemudahan di pelabuhan supaya pelabuhan tadi akan menarik pedagang-pedagang singgah di situ. Okey, kesannya apabila pedagang singgah di pelabuhan, pelabuhan tadi akan maju dan juga mendatangkan pendapatan kepada negara. Dan ahli ataupun masyarakat Kerajaan Maritim juga boleh ada ataupun terlibat di kegiatan mengunggah barang. Sebab kalau kita tengok barang-barang dagangan yang datang daripada luar, okay, ni contohnya replika Kaabah. Ini adalah produk daripada Kerajaan Arab. Jadi apabila sampai di pelabuhan, ada tugas kepada masyarakat maritim untuk memunggah barang-barang tadi daripada kapal besar kepada kapal-kapal kecil untuk dijual beli. Boleh ya? Okey, ada masalah setakat ni? Okey. Dan kita akan tengok sekarang ni mengapa kerajaan tersebut. Fokus kita 4 negara tadi. Tajuk berbeza tetapi faktornya tetap sama. Faktornya tetap sama. Jadi sebab tu kamu jangan lupa apabila kita belajar satu tajuk kepada satu tajuk, cari apa persamaan, apa perbezaan supaya kita boleh menguasai pelajaran begitu cepat, begitu pantas dan juga boleh meningkatkan motivasi kita untuk menguasai pelajaran sejarah. Boleh ya? Dan hari ini kita akan fokuskan kepada faktor yang pertama. Kalau kita tengok faktor yang pertama, cuba kita tengok negara kita. Dulu Kesultanan Melayu Melaka adalah sama taraf dengan Kerajaan Malaysia hari ini yang mempunyai kawasan talukan yang luas melibatkan daripada negeri Perlis sampai ke negeri Sabah dan juga sampailah hampir keseluruhan daripada Kepulauan Tanah Melayu. Sabah semua. Kemudian apabila masuk dalam Malaysia pada tahun 1963. Tapi nak tunjukkan di sini Malaysia tu masih lagi mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kita tengok faktor yang pertama. Faktor yang pertama, mengapa Melaka ataupun mengapa negeri Kedah menjadi tumpuan pedagang asing kerana kedudukannya yang strategik. Cuba kamu tengok negeri kita. Negeri kita, Tanah Melayu ataupun Malaysia berbentuk macam jantung pisang. Nampak tak? Okey, cuba kamu cari satu lagi negara di dunia ni yang hampir sama kedudukannya yang strategik, yang bersemenanjung macam Tanah Melayu. Ya, lagi depan. Yang hampir sama, dia punya saiz dia, bentuk dia. Kalau kamu tengok macam kaki kamu tergantung. Itali pandan. Okey, kamu tengok di sini. Dan kamu tengok di peta kamu ada 2 laluan. Kalau kamu diberi pilihan untuk memilih laluan berwarna merah ataupun laluan berwarna hijau. Merah. Kenapa kamu ingin memilih laluan berwarna merah? Kerana dia lebih dekat. Kenapa dekat? Sebab adanya pembukaan terusan Suez. Terusan Suez ini asalnya adalah sungai. Sungai Suez yang kita nampak di sini replika cikgu tunjuk ya. Dan Suez. Jadi terusan Suez ni besar. Kalau nak bandingkan terusan Suez ni, kalau boleh mudik ya ataupun kapal boleh berlayar di situ lebih daripada 2-3 kapal boleh berselisih. Ya, dan cikgu pernah melawat negeri Mesir dan melalui terusan Suez ni di bawah jalan bawah tanah, mengambil masa selama 26 minit. Jadi cuba kau bayangkan terusan Suez ni adalah luas. Okey, sekarang ni kita tengok kelebihan Kerajaan Melaka, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Sriwijaya kan, terletak di kawasan laluan yang strategik dalam perdagangan antara barat dengan timur. Okey, cuba kamu tengok sekarang. Apakah negara barat yang menjadi
menjalankan kegiatan perdagangannya melibatkan sampai ke kawasan Asia Tenggara dan negara kita. Negara barat yang paling popular dan memang terlibat dengan negara kita. Okey, pandai Britain. Ya? Jadi kita tengok Britain sama dengan kes yang paling awal ialah kita tengok kerajaan Portugal, Belanda yang sekarang dipanggil Holland adalah negara-negara yang menjalankan penjajahan walaupun dari abad ke-15, di abad ke-16, tapi faktornya, tujuannya adalah sama kerana kita terletak di dalam perdagangan yang penting. Dan apa yang kita tengok di sini, apa istimewanya kawasan Asia Tenggara, apa istimewanya kawasan di Asia. Okey. Yang kedua kita tengok di sini berdasarkan peta, kita tengok kesan daripada keputusan SWAT dan juga keterangan kedudukan Malaysia yang strategik. Kita ada satu kelebihan di negeri kamu. Negeri apa? Apa yang di Kedah tu ada apa? Di Kedah sekarang Gunung Jerai. Gunung Jerai berfungsi sebagai penanda arah. Penanda arah kepada pedagang-pedagang yang berlayar di lautan. Okey, untuk menuju ke pelabuhan, untuk menjalankan kegiatan perdagangan, mereka akan berpandukan kepada Gunung Jerai. Okey, sekarang ni masih lagi Gunung Jerai berfungsi sebagai sumber ataupun meningkatkan ekonomi negara, sebagai pusat kegiatan ekonomi seperti tempat pemancar dan juga penanda arah bagi laluan kapal terbang dan sebagainya. Ya, kalau tengok di situ masih lagi dulu dan kini faktornya masih sama. Okey. Sekarang kita tengok satu lagi seterusnya faktor seterusnya cikgu ingin tarikkan perhatian mengapa negara kita, negara Kedah, Tanah Melayu dan juga Kesultanan Melaka termasuklah negeri yang kita akan kaji iaitu negeri India. Kalau kita tengok di atas sana negeri India yang sebelah tu tak cukup betul itu negeri-negeri yang masih menjadi tumpuan perdagangan dan menjalankan kegiatan perdagangan hingga ke Asia Tenggara termasuklah dengan negara kita mempunyai faktor yang sama. Itu faktor apa? Ada bahan apa ni? Ada bahan mentah. Apa istimewanya Asia Tenggara? Apa istimewanya negara-negara tersebut? Negara-negara kita adalah negara yang kaya dengan bahan mentah. Istimewanya negara kita kalau kamu tengok di peta tadi di depan sana, tengok di peta sana adalah kawasan yang dekat dengan kawasan pengeluaran bahan mentah. Selagi bahan ini tidak dimasak, kamu tengok cikgu gantung sini, serbuk kari daging keluaran Pak Iza. Okey, serbuk kari daging keluaran Babas. Okey, rempah ratus, bunga cengkeh dan juga ni lada hitam. Selagi tak dimasak, selagi itulah bahan-bahan ini kita panggil sebagai bahan mentah. Cuba kau bayangkan apabila kau belajar dengan digantung, diletak bahan-bahan begini, nampak ataupun tidak apa keistimewaan Asia Tenggara? Apa keistimewaannya alam Melayu? Itu kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Sebab itu kita tengok di sini, kawasan inilah menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari barat. Okey, masa kamu di Kedah 1 kita belajar mengapa Portugis, mengapa Belanda ingin menjajah tanah Melayu iaitu Melaka. Okey, nampak tak? Ada soalan? Apa ada masalah? Akak ni faham? Okey. Okey, kalau kamu tengok Portugis pernah datang ke tanah Melayu iaitu nak menjajah negeri Melaka atas tujuan apa? Gold, glory and gospel. Apa maksud gold? Gelang ni ke, emas ini ke yang nak bukan ini yang nak dicari, bukan ini yang nak dibeli, bukan ini yang nak dikuasai, tetapi adalah bahan mentah yang paling penting adalah rempah ratus. Okey, rempah ratus ni kalau kita tengok ni contoh-contoh rempah ratus, selagi dia digunakan adalah rempah ratus ni digunakan untuk menyedapkan makanan dan juga mengawet makanan. Sebab di Eropah suhunya sejuk. Di Eropah suhunya sejuk, mereka perlukan bahan mentah ni. Dan ini cikgu nak tunjuk contoh bukti mengapa mereka menganggap rempah ini sebagai gold, barang yang paling berharga. Okey, barang yang paling berharga kerana rempah ratus ini adalah mahal. Ini cikgu beli ketika berada di Holland, cikgu melawat ke luar negara 20 tahun lepas. 29 kuntung bunga cengkeh yang dihias begini berharga RM50 di Malaysia. Okey, dan ini kita tengok 29 kuntung. Dan ini cikgu nak tunjuk satu kuntung bunga lawak. Bunga lawak kalau kita beli di sini
berkuntung-kuntung dengan harga hanya RM1 Malaysia kan. Tetapi di sana cikgu terpaksa membelinya walaupun dia begini, nilainya tinggi iaitu RM50 Malaysia. Inilah membuktikan bahawa mengapa Melaka, mengapa Asia Tenggara ni menjadi fokus negara barat sejak zaman dulu lagi kerana bahannya iaitu rempah. Kalau kamu tengok di papan sana, kalau kamu tengok di peta sana, di satu negara mana saja di dunia ni, satu saja negara di dunia ni yang menjadi tempat yang sesuai untuk menanam rempah ratus hanyalah di Indonesia. Tuhan yang adil anak-anak. Tuhan ini kaya. Okay? Kalau kita boleh menanam pokok kelapa sawit dengan baik, di Indonesia kelebihan yang Tuhan bagi ialah boleh menanam rempah ratus. Cuba kau bayangkan di Malaysia ada tak kawasan ladang rempah ratus? Ada. Kemudian cuba kamu tengok lagi di atas tu cikgu gantung kapas. Apa buktinya di sini? Itulah keadilan Tuhan. Dia bagi sumber-sumber yang berbeza supaya ada proses pertukaran barangan dan berlakulah kegiatan perdagangan. Betul tak? Di India adalah satu-satunya kawasan yang paling sesuai untuk tanaman apa ialah dataran Dekkan. Bila kamu belajar geografi, kamu ingat balik semasa kamu tingkatan 3 dan dulu ada ya tajuk ini macam mana kerajaan India di dataran Dekkan mengeluarkan kapas yang begitu baik. Sebab tu kain-kain produk-produk daripada India harganya cukup tinggi sebabnya menghasilkan dihasilkan daripada kapas yang bermutu tinggi. Boleh ya? Dapat tak? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey. Dan satu masa dulu kita pernah tengok Melaka pernah dipanggil Emporium Timur. Melaka pernah dipanggil apa? Emporium Timur. Kenapa dipanggil Emporium? Sedangkan di Melaka tidak ada apa-apa sumber, maka Melaka menjadi pusat tumpuan kerana kedudukan yang strategik. Di Melaka lah dihimpun segala jenis barangan. Bayangkan Emporium Timur tu sekarang ni kita panggil supermarket. Bayangkan macam mana supermarket, apa yang ada di supermarket daripada barang makanan, barang permainan, pakaian, betul tak? Bayangkan itulah ciri-ciri Melaka iaitu pusat pengumpulan barangan. Kerana faktor itulah orang-orang barat ingin menjajah Melaka ataupun menguasai negeri-negeri di Asia Tenggara pada abad ke-19. Saya nak bawa kamu daripada abad ke-3 Masehi, ke-6 Masehi, ke-8 Masehi, ke-15 Masehi, semuanya atas faktor yang sama. Kerana kelebihan Asia Tenggara sebagai pusat pengumpulan hasil bahan mentah yang bernilai tinggi. Okay. Dan kita tengok sekarang ni, mengapa Melaka, mengapa India menjadi tumpuan pedagang-pedagang? Kerana terletak ataupun terlindung daripada tiupan angin monsun. Okay. Kita tengok sekarang Sriwijaya ataupun pelabuhan dekat Palembang. Kemudian kita tengok Kedah Tua pada abad ke-6 Masehi. Kemudian kita tengok negeri Melaka yang muncul pada abad ke-15 Masehi. Masih mempunyai faktor yang sama walaupun tajuk berbeza, iaitu terlindung daripada tiupan angin monsun. Ketika angin monsun barat daya bertiup, dia akan dilindungi. Pelabuhan Melaka, pelabuhan Kedah Tua dilindungi oleh banjaran barisan. Banjaran barisan ini kamu masih tentu ingat semasa kamu belajar geografi, banjaran barisan adalah yang terletak di kawasan Sumatera. Okey. Jadi apabila angin bertiup, akan terlindunglah kapal-kapal di pelabuhan Melaka ataupun Sriwijaya ataupun Kedah kerana adanya banjaran barisan. Dan ketika angin monsun timala bertiup yang bertiup daripada bulan November hingga bulan Mac ini, juga negeri Kedah ataupun negeri Melaka akan terlindung dari tiupan angin monsun kerana ada banjaran di tiup. Istimewa tak Malaysia? Istimewa tak Malaysia? Sebab tu kamu kena syukur. Malaysia ni negara yang paling istimewa. Negara Malaysia ni paling baik, paling strategik. Semua ada. Kedudukan yang strategik, bahan mentah, rakyat berbilang tahun. Jadi tanggungjawab kita menghargai apa yang telah kita dapat. Okey? Boleh tidak? Okey, jadi kita tengok sekarang itu antara beberapa faktor berkaitan dengan isinya tentang kedudukan yang strategik. Okey, kemudian kita tengok ni contoh-contoh gambar macam mana kamu dah faham. Macam mana ini adalah Selat Melaka bagaimana menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing. Kapal begitu berlayar. Kemudian faktor seterusnya mengapa Melaka, Kedah Tua dan sebagainya menjadi pusat perdagangan
kerana ada sistem mata wang. Cuba kamu ingat. Ini mata wang zaman bila ni? Siapa ingat? Kalau ini dalam pelajaran tingkatan 1 pun ada, kemudian dalam pelajaran tingkatan 4 pun ada. Replika mata wang negeri Selangor. Seekor buaya, ni cikgu potong dia punya ekor. Inilah contoh replika bentuk mata wang zaman perdagangan negeri Selangor. Okay, ini mata wang yang kamu kena ingat. Mata wang adalah penting sebagai alat pertukaran. Okay, yang kemudian kita tengok pada abad ke-6 ketika negeri Kedah menjadi pusat perdagangan. Okay, ini ataupun zaman tradisional, ini adalah bentuk mata wang yang awal. Iaitu apa dia ni? Ayam jantan. Ayam jantan ini melambangkan pada zaman tersebut mereka akan mencipta alat-alat yang mudah dan bentuk tu yang menjadi idola mereka, yang boleh digunakan sebagai lambang kebaikan. Zaman itu kita tengok mereka menggunakan ayam jantan. Tapi hari ini kita tak pakai dah ayam jantan. Kita akan menggunakan sistem mata wang. Kebanyakan negeri di Malaysia ataupun kebanyakan negeri di Tanah Melayu akan menggunakan mata wang. Jadi hari ini kamu boleh belajar, kamu boleh kuasai sebenarnya semua maklumat tu ada di persekitaran kamu. Tidak? Cuba kamu keluarkan mata wang kamu, siling dan juga wang kertas. Wang kertas RM5 tu, RM1 dan sebagainya. Ada semua. Yang kosong buat duit. Okey. Okey, tengok sekarang. Kenapa kita panggil mata wang? Kenapa dipanggil mata wang? Bahasa yang paling mudah. Sebab bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Ini adalah ciri-ciri mata wang Kesultanan Melayu Melaka. Bentuk apa ya? Ciri yang pertama? Bentuknya bulat. Yang kedua, cuba kamu tengok di atas mata wang kamu ada apa lagi? Ada tak? Itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua, ciri mata wang Kesultanan Melaka sampailah ke sekarang ini ada tarikh. Kalau kita tengok ciri mata wang zaman Gupta ataupun tajuk negeri India yang kita dalam tajuk vokal kita, mereka pun ada sistem mata wang. Orang India ni cukup pandai tak? Dia pandai dan kreatif. Dia pandai dan kreatif. Kalau tunggu saya nak flashback balik, nak calling balik. Bangunan yang kita duduk ni, yang kita ada sekarang ni adalah dibina daripada batu bata. Batu bata ini dicipta dalam tamadun Hindu. Batu bata yang dibakar dengan suhu yang tinggi. Dan kita tengok mata wang ini adalah dicipta ataupun idea daripada zaman kerajaan Chandragupta. Okey. Dan apa lagi ciri mata wang yang kamu nampak? Ada nilai lagi? Cuba tengok mata ataupun mata ringgit. Ada gambar sultan. Bagi Malaysia kita akan meletakkan gambar yang di-Tuan Agong yang pertama. Tetapi di Melaka ketika Sultan Muzaffar Shah mencipta mata wang, dia meletakkan gambar dia. Kemudian setiap sultan yang memerintah masing-masing akan mencipta mata wang, akan menghasilkan mata wang, mencetak ataupun meletakkan gambar mereka. Apa lagi ciri yang kamu nampak? Okey. Jadi kesimpulannya tulisan Jawi ini adalah pengaruh daripada kedatangan Islam dari Arab. Dan tulisan Jawi ini adalah juga satu ciri yang mesti kamu tulis, yang mesti kamu tahu itu adalah ciri-ciri mata wang Kesultanan Melayu Melaka. Ni ya. Jadi hari ini boleh ingat tak? Okey, faktor yang pertama apa anak-anak tadi yang pertama? Kesultanan strategik. Yang kedua, terlindung daripada tempat angin monsun. Yang ketiga, terletak dekat kawasan pengeluaran bahan mentah. Dan yang keempat sekarang kita faktor apa? Adanya sistem mata wang. Okey, jadi hari ini sekurang-kurangnya 4 ciri sistem mata wang sudah ada di tangan kamu, di depan kamu. Boleh ya? Jadi saya nak beritahu sekali lagi, belajar mudah ya. Sejarah ni bukan payah. Semua isi, semua fakta itu ada di persekitaran kita. Kamu kena cam saja gambar-gambar dan juga bahan-bahan yang ada. Okey. Kemudian kita masuk kepada isi yang seterusnya adalah tajuk cukai. Ini cukai zaman abad ke-20. Kita mengutip cukai secara prabayar.
Ya, bila kita lalu di tol, kita perlu bayar cukai. Bila kita lalu di tol mana-mana pun kita kena bayar cukai, sama ada menggunakan mata wang ataupun cukai perbayaran. Ya. Jadi cukai adalah sebagai sumber pendapatan kepada kerajaan untuk membangunkan negara. Fakta yang sama. Inilah aktiviti yang dijalankan oleh Kerajaan Kedah, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melaka untuk mendapat wang, mendapat sumber pendapatan untuk memajukan negara. Okey. Di Melaka, saya bagi contoh di sini, kamu pernah pelajari isi ini pada tingkatan 1 dulu. Okey. Semasa pelajaran ini, tajuk cukai, kamu ingat, sistem cukai adalah dikutip menggunakan mata wang pada Kesultanan Melayu Melaka. Ada 3 jenis cukai yang diperkenalkan di Melaka yang diuruskan oleh Syah Bandar, iaitu pedagang-pedagang yang datang dari sebelah kiri. Kamu tengok peta kamu di sini, kamu berada di mana sekarang? Kamu berada di sini. Semua yang sebelah kiri dan atas ini perlu membayar berapa peratus? 6%. Kemudian kawasan ini, Melaka, kawasan kamu kena bayar 3%. Negeri Cina di atas sebelah kanan ataupun negeri timur perlu membayar cukai sebanyak 5%. Okey, tengok lakonan cikgu. Kalau cikgu datang dari negeri Sarawak, nampak mana Sarawak? Okey, cikgu datang dari negeri Sarawak, cikgu sampai di Pelabuhan Melaka. Okey, yang suka berlakon sebagai petugas mengutip cukai. Berapa peratus cikgu perlu bayar cukai? 3%. Pandai. 1, 2, 3. Apabila cikgu berjaya membayar cukai, barulah cikgu boleh menjalankan perniagaan, menjual hasil-hasil dagangan. Melaka okey. Cikgu sampai di sini disebabkan kapal cikgu besar, cikgu tak boleh masuk ke kawasan sungai-sungai untuk pergi menjual barang-barang dagangan cikgu. Dan jadi sebagai rakyat di negeri Sarawak, sampai di sini kita akan menyewa sampan ataupun bot-bot kecil untuk menjual barangan. Okey, cikgu akan parking di pelabuhan ya. Bila cikgu sampai di Pelabuhan Melaka, cikgu dah bayar cukai tadi kan? Sekarang cikgu akan melalui sungai-sungai yang berada ataupun mana-mana sungai. Dan di sini bila sampai di sungai, cikgu perlu lagi bayar cukai labuh batu. Cukai labuh batu. Apa maksud cukai labuh batu? Cukai yang dibayar di tempat tertentu di sepanjang sungai. Sama yang macam kes kita berada di Lebuh Raya. Kita berada di Lebuh Raya, kemudian kita akan bayar cukai di tempat tertentu. Apa dipanggil cukai labuh batu? Ketika cikgu nak membayar cukai, cikgu perlu break. Kita ada break tak? Okey, jadi supaya perahu cikgu tidak bergerak ke sana ke sini, supaya cikgu boleh nak bermudik ke sana menjual barang dagangan, cikgu akan membayar dan juga melabuh batu. Cukai labuh batu. Saus cikgu dibuat daripada batu yang berat. Bila berat, sampan ini tidak akan bergerak jauh daripada tempat tol dan cikgu boleh bayar cukai. Ini bayangkan cikgu ni orang Sarawak Cikgu akan bayar cukai supaya cikgu boleh lagi pergi menjual barang-barang dagang. Nampak tak? Kenapa kita panggil cukai labuh batu? Sempurna bahan. Orang dulu-dulu dia bagi nama dan mencipta hasil berdasarkan apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Okey, cikgu test kamu. Kalau cikgu datang dari negeri China. Dari mana ni? Negeri China. Apa produk atau barang dagangan yang dibawa daripada negeri China? Tembikar, pandai. Okey, tembikar ni berbagai bentuk. Inilah inovasi-inovasi yang dijalankan oleh rakyat negeri China. Nilai apa negeri China? Rakyat dia ada inovasi. Baik. Bila cikgu sampai di Pelabuhan Melaka, berapa peratus cikgu perlu bayar? 5%. Boleh ingat tak? 5%. Okey, cikgu test satu lagi. Okey, ini cikgu ataupun rakyat negeri Pegu bila sampai di Pelabuhan Melaka, apa tanggungjawab yang perlu cikgu buat? Perlu membayar cukai ataupun tidak? Perlu bayar cukai ataupun tidak? Tidak perlu. Sebab beras adalah makanan
maka dia dikecualikan daripada dikenakan cukai. Ulang balik, beras adalah makanan asasi masyarakat di alam Melayu. Maka apabila menjadi makanan asasi, tak perlu ataupun tidak dikenakan cukai. Boleh ingat dah maklumat ni? Ingat kan? Sampai sekarang beras tidak dikenakan cukai. Tapi mengapa tadi rakyat negeri kita tengok rakyat negeri apa? Sarawak tadi perlu membayar cukai. Negeri Sarawak tadi apabila dia menjual lada hitam, dan sekarang kita tengok kawasan Maluku perlu membayar cukai. Mengapa cengkeh ni, mengapa lada hitam perlu dikenakan cukai ataupun dikenakan cukai? Mengapa bunga cengkeh dan juga lada hitam dikenakan cukai? Apa nak baca? Okey. Kenapa? Tak dapat. Cuba kau bayangkan, bunga cengkeh ni kalau beras tak ada, boleh tak kita masak untuk makan? Kita masak dia semata-mata menggantikan nasi. Tak boleh. Cuba fikirkan ya. Sekejap. Adakah bunga cengkeh ini makanan asasi tak nak? Dia bukan makanan asasi. Bila dia bukan makanan asasi, maka dia wajib dikenakan cukai oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Nampak beza tak? Makanan asasi dengan barang makanan bukan asasi. Bukan makanan asasi. Baik, ada masalah setakat ni? Okay, kita tengok faktor seterusnya. Mengapa Melaka ataupun negara-negara maritim ini boleh maju? Kerana ada peranan pengurus di pelabuhan. Siapa pengurus ni? Adalah Syah. Dia akan menentukan kadar cukai. Dia akan agihkan tugas kepada pegawai-pegawainya mengutip cukai di kaunter-kaunter yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita akan tengok yang paling penting. Semua pelabuhan di dunia, termasuklah di Pulau Kedah dan sebagainya, ada kemudahan. Ini faktor penting. Ya, apabila kerajaan itu menubuhkan kawasan itu, membina pelabuhan, maka pastinya sudah ada kemudahan. Asas yang paling penting depan kamu ni, Ye akan bawa ni apa dia ni? Bekalan air bersih. Jadi kalau ada peperiksaan agak-agak lupa, pandanglah betul air tu. Kan cikgu dah kata tadi, belajar ini bukan payah. Semua fakta, semua ada di depan mata. Okey, cuma inovasi sajalah. Alang ni yang dibeli dengan harga berapa ringgit, dan cikgu ada bekalan air bersih dalam bentuk botol yang begini. Ini semua produk untuk melariskan barang-barang dagangan, dan juga ini adalah bukti kita maju mesti ada nilai inovasi. Kreatif menghasilkan barang-barang supaya kita dapat guna untuk kebaikan bersama. Okey, itu yang penting. Kemudian kita perhatikan tempat-tempat baiki kapal juga penting. Semua semua pelabuhan ada tempat baiki kapal. So bayangkan kalau kata kapal ni bocor, okey, boleh tak berjalan? Kalau kereta tu pancit, boleh tak? Bayangkan kapal cikgu dah bocor begini, boleh tak? Air akan masuk. Sebab tu pelabuhan mesti disediakan oleh pengurus dan juga pihak kerajaan adalah tempat baiki kapal. Okey, setelah itu kita ada juga, kita tengok sini. Seterusnya, faktor yang paling penting, macam mana kerajaan itu boleh berjaya sebagai pusat perdagangan, ada apa? Sistem sukat yang standard. Bayangkan kalau tak ada sistem sukat ni, pembaris. Kalau kamu pandang, ini pembaris. Apa guna pembaris? Sebagai alat sukatan. Ya? Semua kerajaan maritim, pelabuhan-pelabuhannya, pusat-pusat perdagangan yang mempunyai sistem sukat yang standard supaya adil. Ya, sebab kalau tidak adil, maka akan berlakulah kekecohan dan menyebabkan pedagang-pedagang tidak akan singgah di pelabuhan tersebut. Kesannya negara akan kerugian. Ini alat sukat. Kemudian kita tengok sini alat sukat yang kamu tak pernah nampak dah sekarang ni ialah gantang. Okey. Apa tak salah? Pernah tengok gantang? Pernah tengok gantang? Okey. Soalan cikgu. Boleh? Dan agak-agak kamu dalam, bila kita beli beras, bapak kamu beli beras yang 10 kilo. 10 kilo dalam tu ada 3 gantang beras. 3 gantang beras. Jadi satu gantang ni ada berapa kilo? 3 kilo. Nampak tak?
Jadi kamu beli sukat. Sekarang dah tak nampak kerana semua kedai tidak akan menggunakan lagi gantang sebagai plate-nya, akan menggunakan kilo, tetapi pada zaman lalu menggunakan gantang yang standard. Okey. Kemudian ini apa tadi? Cupak. Okey. 4 cupak sama dengan 1 gantang. Jadi ada kemampuan pedagang akan beli dalam bentuk yang bukan. Ada juga orang-orang biasa, rakyat biasa akan membeli barangan dalam bentuk yang runcit. Jadi semua peralatan disediakan secara standard oleh pihak pengurus Ibnu Shah Bandar. Okay, Syahbandar akan cek, Syahbandar akan berjalan dari satu kedai mengarahkan pegawai-pegawainya untuk melihat sejauh mana standard ataupun tidak ada berlaku ketidaksamaan ataupun tidak ada segi sukatan supaya tidak berlaku penipuan. Okay, ini cukup penting. Seterusnya kita akan tengok yang paling penting juga, bagaimana sebuah kerajaan itu boleh maju dan berjaya apabila kerajaan tersebut ada undang-undang. Kamu datang sekolah pun ada peraturan. Masuk sekolah pukul 7.40, belajar pada pukul sampai pukul 2. Begitu juga dengan kerajaan Kesultanan Melaka, Sriwijaya, Kedah Tua, India, semuanya ada undang-undang. Yang di India kita pasti ada undang-undang. Begitu juga kita tengok kerajaan Melaka ada 2 undang-undang yang penting, itu undang-undang di laut. Pedagang-pedagang yang datang, tak kiralah pedagang daripada mana sekalipun, mereka akan terpaksa patuh kepada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Kerajaan Melayu Selatan. Ini contoh. Kita tengok di sini, undang-undang penting supaya mengekalkan keamanan di darat dan di laut, dan bagi Kesultanan Melayu Melaka ada hukum kanun Melaka untuk mengekalkan keamanan dan juga mengekalkan keselamatan pedagang ketika berada di darat. Yang penting. Okey, seterusnya yang juga penting, macam mana perdagangan itu boleh maju, keamanan terus kekal apabila kita, kerajaan-kerajaan tersebut dan Malaysia hari ini mempunyai angkatan tentera yang mantap, angkatan tentera yang kukuh, sebab untuk menjamin keamanan. Bila keamanan, maka pedagang-pedagang akan datang berdagang di negeri-negeri maju. Ini contoh supaya kamu ingat. Kalau sekarang TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Kalau dulu Orang Laut Melaka. Beza tak? Orang Laut Melaka. Cuma beza ditukar, diinovasi sekarang Tentera Laut Diraja Malaysia. Itu satu inovasi dari segi nama, gelaran juga mendatangkan satu suntikan macam mana kerajaan untuk menaikkan taraf dan memberi segala bentuk kemudahan kepada tentera-tentera supaya ada rasa tanggungjawab secara ikhlas berjuang untuk dagang. Okey, kita tengok macam mana pedagang dijaga oleh Angkatan Tentera Laut Malaysia, dan dulu dilatawar oleh Orang Laut Melaka. Dan kita tengok satu-satu negara di Asia Tenggara yang pada awalnya pada abad ke-8 dan 7 Masih yang berjaya memantapkan sistem perdagangannya melalui peranan tentera laut adalah Kerajaan Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya? Negeri Sriwijaya, negara Sriwijaya, di situ kita perhatikan banyaknya banyak apa? Pulau-pulau. Pulau-pulau kecil ini adalah kawasan persembunyian lanun-lanun, dan lanun ini akan mengganggu perairan Selat Sunda. Jadi sebab itulah untuk mantap, untuk menjaga keadaan Sriwijaya supaya maju dalam perdagangan, mereka akan fokus kepada apa? Mantapkan dulu Angkatan Laut, Angkatan Tentera Laut. Okey, kita tengok. Okay, sekarang saya nak buka soalan ini. Nanti cikgu dah terang kesimpulannya. Cuba kita tengok apakah faktor-faktor yang boleh membantu perkembangan Sriwijaya. Okey. Apakah faktor-faktor? Jadi cikgu dah terang ada lebih kurang 7 faktor. Apakah faktor-faktor yang membantu perkembangan kerajaan Sriwijaya? Walaupun negara berbeza, negeri berbeza, bab berbeza, tapi faktornya sama. Berapa? Aida? Ya? Apa jawapannya? Okey. Okey, Aida kata Sriwijaya maju kerana mempunyai kedudukan yang strategik. Betul tidak? Betul. Okey, itu yang kedua. Okey, tahniah Aida. Terima kasih. Kenapa? Okey,
Sriwijaya juga jadi maju kesimpulannya kerana terlindung daripada tiupan angin monsun. Yang pastinya kamu sudah faham dan kamu sudah kuasai itu adalah dua faktor penting bagi mana-mana kerajaan untuk maju sebagai pusat pada tegangan. Kita tengok soalan lagi di sini jawapan dia. Cikgu highlightkan warna merah itu faktor yang kamu tak boleh lupa. Itu faktor yang paling penting ya. Ingat bila kita nak jawab, pastikan bina ayat berdasarkan kata kerja. Apa kata kerja yang pertama di sini? Kedudukan. Bila kamu dapat kuasai kedudukan, maka kamu mudah nak ingat. Ini adalah contoh-contoh jawapan yang perlu kamu ingat bahawa faktor adalah sama bagi mana-mana negeri. Kita tengok soalan yang kedua. Terangkan faktor perkembangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan pada abad ke-15. Okey, Farah. Pelaksanaan sistem cukai. Pelaksanaan sistem cukai. Bagus, Tanya. Betul. Lagi? Apa dapat ni? Okey, Melina. Okey, betul. Terima kasih, Tanya. Betul. Okey, semua pelabuhan akan menyediakan kemudahan asas seperti apa? Seperti apa? Air, makanan, tempat jual beli dan juga tempat parking kapal. Ini adalah faktor yang penting. Lagi? Apa dapat faktor lagi? Indonesia? Dapat? Tak dapat? Ingat tak satu dua tadi? Dapat bantu Lisha? Dapat undang-undang. Ada undang-undang. Ya? Undang-undang. Adanya sistem undang-undang yang mantap. Okey, kita tengok jawapan dia. Saya ulang balik saja ya. Ini sebagai ulasan macam mana kamu nak kuasai apabila kita bincang-bincang tadi. Tapi kamu mencatat dan kamu tengok ini bila nak mencatat, pastikan kamu mencatat menggunakan kata kerja terlebih dahulu ya. Punya sistem cukainya sistematik, adanya sistem mata wang, wujudnya sistem cukainya sistematik. Okey, wujudnya sistem pencukai yang teratur. Ini di antara contoh jawapan walaupun kita tengok tadi negeri yang berbeza tetapi faktornya adalah Sama. Okey. Kita tengok nombor 3. Okey. Ini cikgu nak tahu bab persamaan ya. Okey, dia boleh bantu cikgu. Soalannya dia, senarakan persamaan-persamaan yang terdapat antara kerajaan India abad ke-3 dan juga Melaka pada abad ke-15. Apa dapat? Okey. Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak. Okey, Zafira kata yang pertama India pun ada bekalan barangan, Asia Tenggara ataupun di Melaka pun ada barangan bahan mentah. Kemudian kita tengok Sriwijaya punya faktor yang sama. Ketiga-tiga ini termasuklah Kedah satu lagi terletak dan juga memang mempunyai bahan mentah. Selain ada bahan mentah, mereka mempunyai barang dagangan. Selagi ada barang dagangan, selagi ada bahan mentah, pelabuhan tadi akan menjadi tumpuan pedagang. Barang dagangan maksudnya daripada bahan mentah, mereka akan proses menjadi barangan. Kita tengok bahan mentah. Asalnya manik, asalnya pasir, mereka akan mencipta barang dagangan. Kita tengok di sini ya, apabila dia menjadi barang dagangan, bahan mentah tadi diproses. Itu adalah satu faktor yang menarik pedagang-pedagang untuk sini. Macam kita lah, kita nak pergi ke supermarket, kita pastikan di supermarket tu apa barang yang kita kehendaki. Jadi saya ulang balik, pastikan apa saja maklumat benda yang kamu nampak itu adalah fakta sejarah untuk di ayat. Okey. Contoh ya, kita tengok sini. Pertama rumusannya, saya ulang balik, kedudukan yang strategik. Ingat ya, mana-mana kedudukan yang strategik. Saya rumuskan balik sekarang ni, faktor untuk berkembang. Kemudian terletak di dalam perdagangan antara timur dengan barat, terletak dekat kawasan pengelolaan bahan mentah, adanya sistem cukai, ada peranan pentadbir iaitu jabatan. Seterusnya ada sistem cukai dan juga ada angkatan tentera yang mantap. Okey, kita tengok latihan pengukuhan. Soalannya berada tinggi, kemahiran berfikir tinggi sekarang. Kamu tengok tanggungjawab sekarang ni, bila kamu belajar sejarah bukan belajar di situ anak-anak. Kamu adalah, bayangkan kamu nanti 20 tahun nanti, 30 tahun nanti kamu akan jadi seorang Perdana Menteri. Kamu akan jadi seorang menteri.
Kamu adalah pemimpin negara, bukan saja menjadi rakyat biasa, tetapi kamu kena ada cita-cita. Tak mustahil di kalangan kamu nanti akan jadi seorang menteri. Ya, Atira mungkin nanti saya jumpa kamu sudah menjadi Datuk Paduka. Ya, memegang jawatan sebagai apa? Menteri Ekonomi ataupun Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan. Jadi kamu kena ada tanam cita-cita. Kamu ada tanggungjawab memajukan negara. Okay? Kamu tengok nanti kalau kamu tak ada rasa tanggungjawab, apa akan jadi dekat Malaysia 20 tahun akan datang? Okay? Adakah kita akan biar negara kita tak maju? Adakah kita akan tengok saja negara lain maju? Okay, kita tengok sekarang. Ini ya, contoh macam mana mengapa Perdana Menteri militer kita untuk buat lawatan. Menteri kita buat lawatan untuk mendapat idea daripada negara luar, kemudian balik ke Malaysia mengubah suai fakta-fakta tersebut, mengubah suai idea-idea tersebut untuk memajukan negara. Kita yang belum ada kemampuan untuk belum ada tanggungjawab, tetapi kita sudah ada idea daripada apa? Fakta-fakta yang kita belajar dalam buku sejarah. Dan apabila kamu menjadi seorang ahli rakyat, menjadi pegawai kerajaan ataupun ada peranan dalam memajukan negara, kamu akan buat pembangunan kepada negara. So bayangkan kalau kita tak buat. Okey, kita tengok di sini apa akan jadi. Okay, kita tengok semua keindahannya ada, semua persamaan faktornya ada antara kerajaan India dengan kerajaan Malaysia. Kalau kerajaan India ada pelabuhan, kerajaan Malaysia pun ada pelabuhan. Jadi saya nak tunjukkan di sini, walaupun kita tengok fakta yang kita belajar tadi dalam abad ketiga Masihi, faktanya sama tak dengan di Malaysia hari ini? Kan? Ada? Cuba kita tengok pelabuhan. Kita ada pelabuhan Kelang. Kemudian kita ada pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Kuantan. Apa yang sama dengan pelabuhan di India? Mereka ada pelabuhan Kembe, Kalian, Chao. Ulang. Kembe, Kalian, Chao. Lagi ulang. Kembe, Kalian, Chao. Pelabuhan di India berapa? Kembe, Kalian, Chao. Ulang lagi, lanjut. Kembe, Kalian, Chao. Lagi sekali. Kembe, Kalian, Chao. Pelabuhan contoh ni memang terletak di kawasan yang terlindung daripada tiupan angin monsun. Dan saya ulang-ulang sebut tadi, tujuannya teknik belajar ni bergantung kepada teknik hafalan juga. Kalau kamu ingat minggu lepas kita belajar tajuk Tamadun India, sumbangannya dalam bidang pendidikan. Teknik pembelajaran muridnya adalah melalui teknik hafalan. Betul tak? Jadi bila kita ulang-ulang hafal, macam kita lah masa kita kanak-kanak dulu kita tak pandai nak baca bacaan dalam ayat-ayat Quran, kita akan hafal bagus, kita tak faham maksud. Jadi teknik pembelajaran yang memang membantu untuk ingat bagi isi-isi yang sukar adalah cara hafalan. Okey. Kita ada bandar perdagangan, pusat-pusat perdagangan seperti Bandar Al-Ustaz, Sungai Petani, Ipoh. Okey. Kalau kita tengok dekat kerajaan India ada bandar yang paling mudah untuk kamu ingat, Kalinga, Karusa, Anga. Kalinga, Karusa, Anga. Lagi? Kalinga, Karusa, Anga. Lagi? Kalinga, Karusa, Anga. Lagi sekali? Kalinga, Karusa, Anga. Lagi sekali? Kalinga, Karusa, Anga. Jadi kalau next soalan peperiksaan, cikgu harap kamu boleh jawab, kamu boleh tulis. Ya? Dan ini adalah apa yang cikgu bagi daripada tajuk awal tadi sampai sekarang, semua adalah fokus SPM 2013. Kita sama-sama doa supaya tajuk ini naik dan kita boleh jawab dengan baik. Okey, sekarang kita nak menghayati fakta yang kau belajar tadi. Ada di persekitaran kamu dan tanggungjawab kamu. Kamu sekarang sudah menjadi yang berhormat. Kamu sudah menjadi seorang pegawai kerajaan. Ya? Cuba bayangkan ya, negeri Kedah dulu hebat pada abad ke-6. Sekarang kalau kamu biar, takkan kita nak biarkan Kedah tidak ada sumber pendapatan, betul tak? Okey, kita tengok apa akan jadi. Okey, bila nak buat ayat, pastikan ingat balik ada kata nama, ada kata kerja dan kata keterangan. Melaka, terletak, kata kerjanya terletak dan tidak kata keterangan. Bila nak jawab soalan, ini fokus ataupun formulanya dan dia buat. Kita tengok tanggungjawab. Cuba bayangkan, takkan 20 tahun nanti kita akan duduk lagi di pelabuhan Kuala Kedah yang begini. Kan? Apa kita boleh buat? Kita boleh bila bang? Skeletor bergerak kan? Daripada tempat menunggu kepada tempat menunggu masuk ke feri. Betul tak? Okey, kita tengok sekarang. Ini suasana apa yang berlaku wujud sekarang. Tanggungjawab siapa nak majukan? 10 tahun nanti akan kita ambil kamu. Tanya, mana kata
apa yang kamu belajar, buka minda kamu ada tanggungjawab sebagai seorang pemaju negara. Gunalah kreativiti kamu, gunalah ilmu kamu untuk majukan negeri, Kedah dan negara seterusnya. Okay, kita tengok ni. Nak suasana begini? Okey, pandai. Tengok, ini pelabuhan Amsterdam ataupun kita tengok pelabuhan yang ada di Eropah. Macam mana rakyatnya begitu kreatif memajukan pelabuhan begitu canggih ya. Okey, banding dengan kita. Boleh kita ubah? Ini suasana di mana anak-anak? Okey, ini adalah satu sumber kita sebagai untuk menarik pelancong, tapi kita perlu ubah suai lagi. Ubah suai apa? Memajukan pelabuhan. Kita tengok ni bandar Venice, Itali. Benar? Di belakang cikgu tu laut Mediterranean yang masuk model sampai ke kawasan Venice. Cuba bayangkan laut pelabuhan Kuala Kedah tu kemudian dimudikkan sampai ke Juragan, kawasan Juragan kan. Cuba kau bayangkan, kamu jadi seorang Perdana Menteri, kamu jadi seorang menteri, kamu jadi seorang pembantu negara, apa kamu nak buat? Takkan kita biar dengan tepi sungai yang tanpa dibangunkan? Ya? Puas suai? Okey, tanya. Okey, kita tengok ni macam mana antara bandar tu, antara satu bangunan, laluan-laluan air hujan dibina bangunan ya. Boleh dah kita buat macam ni? Boleh. Ya. Kamu bagi idea, kamu melanjutkan pelajaran kuasai ilmu dalam bidang teknologi dan sebagainya, tak mustahil ya. Kita boleh buat. Okey, kita tengok contoh ni. Ni sumber pendapatan negara. Sungai digunakan saya nampak memang ada, kita tengok di Juragan tu ada, kita boleh sewa sampan ataupun bot-bot untuk berjalan ataupun mengendiri sungai-sungai. Kita boleh tak? Itu contoh, tapi kita kena bagi cantik lagi. Okey, kita tengok ni di Venice ya. Tanggungjawab siapa ni? Tanggungjawab tanggungjawab kamu. Tanggungjawab saya sebagai pembuka minda, pandai je. Okey, ni contohnya, kesannya. Apabila kita buat yang maju macam tu, teringin tak? Apabila kita ada keinginan untuk pergi ke situ, kumpul duit untuk sampai ke situ, dan kita tengok apa kesan kepada negara. Cuba kau bayangkan kalau siapa pernah melawat negeri Terengganu, macam mana rakyatnya dengan ideanya, tenaga pakarnya berjaya membina taman tema tamadun. Dan kita tengok apa yang berlaku di negeri Johor. Dan kalau kamu dengar berita 2 hari lepas, mereka akan bina taman tema Angry Bird pada tahun 14 akan siap. 2014 akan siap. Yang dah siap taman apa? Tema apa? Lego. Cuma bayangkan bila kita sampai di sana, kita terpaksa membayar duit dan itu ada sumber pendapatan pada negeri. Tapi apa sumber pendapatan negeri kita? Okey, kita tengok tadi, ini adalah contoh tanggungjawab kamu sama jawapannya. Baik, bila kamu menjawab, pastikan masuk nilai dan juga kata ke. Masukkan nilai diikuti dengan kata ke. Apa nilai yang paling penting? Nilai gigih. Nilai gigih. Rakyat semua, kamu, saya, semuanya bertanggungjawab majukan negara, dan nilai yang paling penting kita gigih. Kita mesti buat tanpa mengira letih dan penat untuk majukan negara. Kita boleh bagi sumbangan dalam bentuk apa bentuk sekalipun. Apa saja idea kita boleh bagi sumbangan, kewangan dan sebagainya. Kamu bertanggungjawab membeli barangan buatan Malaysia, itu juga sumbangan kamu, tidak? Okay? Apa kata kerja cikgu tadi tu? Membeli barangan buatan Malaysia supaya menyelamatkan pengaliran mata wang asing. Okey. Kita tengok sekarang. Apa saranan anda untuk jadikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim yang gemilang? Cikgu dah bagi penerangan. Siapa di sini yang boleh bagi cikgu idea dan juga jawapan? Okey, Ye. Meningkatkan ilmu dan kemahiran yang didapatkan di akademik Malaysia. Okey, ulang sekali lagi. Dengar tak belakang? Okey, ingat tak nak kuat-kuat je jam belakang. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam lautan di Akademi Laut Malaysia. Maknanya cita-cita Ian kata apa? Kita jadi cadangkan supaya rakyat Malaysia ni nak maju, mesti ada ilmu dan juga kemahiran dalam bidang kelautan. Kerajaan Malaysia telah mengambil satu yang begitu baik yang
membina Akademi Laut Malaysia. Maknanya kata tenaga mahir dalam bidang pelayaran tu, arkitek dia, jurutera tu dibentuk, dilahirkan melalui alam Akademi Laut Malaysia. Sebab kita mesti ada pengkhususan. Kalau saya nak jadi guru, terpaksa ke pusat pendidikan. Kalau kita nak lahir tenaga mahir dalam bidang kelautan, ada tempat yang bertentu. Okey, lagi siapa dapat? Ni Ian, bagus. Okey. Meningkatkan aspek keselamatan perairan. Dengar tak? Saya dah dengar. Meningkatkan aspek keselamatan perairan. Okey, Tania. Terima kasih, betul. Meningkatkan aspek keselamatan di perairan negara. Apa kata kerja dia? Meningkatkan. Okey, ingat bila nak jawab, nak hafal, cari kata kerja dulu. Apa peranan kamu? Kalau soalannya fokus kepada tindakan, kepada strategi, kepada saranan, kepada cadangan, ayat kita fokus mesti cari kata kerja terlebih dahulu. Okey, lagi siapa dapat bantu? Okey, Farah. Menaik taraf infrastruktur di pelabuhan. Menaik taraf infrastruktur di pelabuhan. Infrastruktur banyak jalan raya, skeletor dan sebagainya. Lagi siapa dapat? Okey. Mengukuhkan perpaduan negara. Mengukuhkan perpaduan negara. Betul, Tania, terima kasih. Okey. Bila negara aman, bahagia, harmoni, rakyat seperti saya, seperti kamu dapat fokus memajukan negara. Walaupun kita tengok sekarang ni, kamu belajar ni, kita nampak macam tak penting, tapi kalau berlaku peperangan, kamu boleh belajar ataupun saya boleh mengajar atau tidak? Kamu pun tak boleh belajar, saya pun tak boleh mengajar. Kalau rakyat tak ada ilmu, boleh maju tak? Okey? Okey. Okey, sama. Okey, itu antara faktor-faktor penting ya. Okey, kita tengok ini penting, kemahiran industri perkapalan contohnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya, kesan. Tadi cikgu ada sentuh juga secara sekali imbas apa dapatan, apa kebaikan bila kita ni negara yang strategik. Cuba bayangkan tu. Kalau kamu tengok peta kamu tadi, negara kita hebat tak? Negara kita antara yang terbaik di dunia tak? Ya. Jadi fokus satu dunia datang. Sekarang kita tengok apa yang Dr. Mahathir buat, bekas Perdana Menteri kita buat, Dr. Mahathir buat, membuka KLIA. Supaya apa? Apabila sistem perhubungannya baik, menjadi tumpuan negara. Okay, Dr. Mahathir pun tak pernah, kita pun tak tahu adakah dia kecil-kecil ada cita-cita seorang Perdana Menteri. Saya rasa mungkin ada. Sebab saya juga memang bercita-cita menjadi seorang guru. Jadi kita akan dapat apa yang kita cita-citakan. Saya mungkin saya kata Dr. Mahathir dia ada terdetik di hati menjadi seorang menteri, dan mungkin dia pernah doa, mungkin dia pernah ada idam cita-cita, dan Tuhan akan bagi kita tengok. Itulah tanggungjawab kamu, menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada. Apabila kami sudah tidak ada, kamulah tanggungjawab memajukan negara. Okay, ini antara contohnya apa kesan yang kamu dapat. Kesan, bayangkanlah kamu sekarang nanti 20 tahun nanti kamu akan pakai baju mahal, kamu menjadi seorang yang berhormat, kan? Mustahil tak? Tak mustahil. Tidak? Kan? Tidak. Cukup bayangkan masa tu. Apa kesan yang kamu boleh dapat bila negara kita menjadi pusat perdagangan daripada dulu sampai sekarang? Tak boleh mati. Sekejap lagi. Meningkatkan imej negara di mata dunia. Bila imej negara meningkat, maka berlakulah kemasukan pelancong asing, pedagang asing, maka meningkatkanlah pengaliran mata wang asing. Bila berlaku pengaliran mata wang asing, maka berlakulah peningkatan pendapatan negara. Dan pada masa yang sama, rakyat Malaysia sudah pasti mempunyai pekerjaan. Okey, kita soalan yang penting. Ni masih lagi soalan kemahiran berfikir. Ingat soalan berarah tinggi, kemahiran berfikir ini adalah penting untuk kamu menjawab soalan AC bahagian C dan juga soalan struktur bahagian D dan E. Mana kata kamu kena berfikir di sebalik apa kelebihan kita, kemudian apakah kesan. Kesan sama dengan faedah, sama dengan kepentingan. Boleh? Okey, kepentingan tadi cikgu dah sebut. Negara kita menjadi tumpuan pedagang, pelancong asing akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Siapa boleh bantu lagi faktor yang kedua? Ya? Mewujudkan hubungan diplomatik.
Okey, mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Lagi, siapa dapat? Okey, Noh, kita Mengembangkan kunjungan pelancong dari negara luar ke negara kita. mengundang kehadiran pelancong luar kepada negara kita. Okey, soalan cikgu. Apakah kesan kedatangan pelancong luar ke negara kita? Berapa? Okey, Iyan pandai ke? Meningkatkan tabungan dalam ekonomi negara. Meningkatkan tabungan ekonomi negara ataupun dalam faktor yang paling mudah, meningkatkan pendapatan negara. Ya? Meningkatkan pendapatan negara. Nampak? Nak sama eh? Lain? Lain? Yang lain? Aisyah? Mengurangkan kadar pengangguran. Mengurangkan kadar pengangguran. Betul tidak? Betul. Terima kasih. Memang boleh mengurangkan kadar pengangguran apabila berlaku kemasukan pedagang asing. Kita berlumba-lumba menghasilkan pelbagai jenis barangan, tidak? Tidak? Kita kalau di Malaysia ni kita buat macam-macam produk. Apabila pelancong asing datang, mereka akan membeli barangan tersebut. Contohnya lah kalau kita berdagang sampai ke negara Arab, contohnya. Ini contoh barangan siap, barangan dagangan. Ini maknanya menarik perhatian pelancong. Bila kita membeli barangan tersebut, maka berlakulah pengaliran mata wang asing. Apa produk di negara kita? Ini produk daripada negara Arab. Bila kita membeli, maknanya duit kita masuk ke negara Arab. Berlaku pengaliran wang daripada negara Malaysia ke negara Arab. Tapi sekarang ni, cuba kita fikirkan apa yang kita boleh produkkan supaya pedagang-pedagang Arab boleh datang ke Malaysia. Tadi kan cikgu sebut, orang-orang di negeri Johor membina taman tema. Mesti ada sebab dia. Sebab mereka berfikir, ada orang bijaksana di Johor fikir, dalam abad ke-21 ini, mereka mengkaji, mereka menganalisa orang-orang Arab memang suka melancong dan mereka mempunyai pendapatan yang tinggi. Sebab itu orang Arab ditarik oleh rakyat Malaysia, oleh rakyat Johor dengan membina taman-taman tema berunsur permainan, berunsur hiburan. Okey? Dan ada ciri-ciri yang menunjukkan tidak bercanggah dengan hukum Islam. Kan macam mereka masuk taman tema Lego. Tidak bertentangan untuk berhibur. Itu maknanya kita nampak produk yang dibuat oleh kerajaan Malaysia di bawah kerajaan Johor untuk menambah pendapatan bagi negeri Johor. Secara tak langsung boleh memajukan Malaysia. Kita tak nampak produk yang tak nampak, tapi kalau kamu pergi ke Johor, kamu akan nampak produk itu dalam bentuk taman tema. Kalau di Kedah kita ada apa? Museum. Tanggungjawab kamu membina, membuat lagi taman tema yang begitu menghiburkan, begitu kreatif untuk taman yang ada di Gunung Geriak, iaitu Museum Python. Okey, ada lagi ya? Okey, kita sampai kepada satu lagi tajuk penting apabila kita menjawab. Saya fokus hari ini macam mana isi yang kita belajar tadi, dia ada kaitan dengan tajuk ataupun soalan lain. Okey, tanggungjawab tu ada penghayatan sejarah, ada penghayatan nilai, di mana kamu ada tanggungjawab yang besar pada negara sebagai pemaju negara. Okey, iaitu kita tengok sini. Okey, kita tengok berkaitan dengan nilai dan iktibar. Bila kita belajar sesuatu tajuk, kita belajar satu fakta, kita kuasai satu fakta, pastikan apa nilai yang perlu kita kuasai dan apa iktibar yang perlu kita kuasai. Iktibar adalah nilai baik masyarakat yang ada pada zaman tersebut, nilai baik yang ada pada tamadun India, tamadun Indus dan sebagainya. Nilai yang ada dekat masyarakat tersebut kita nak tiru dan kita nak teladani. Itu iktibar. Iktibar ni sama dengan ni nilai. Bagi individu, kalau soalan fokus kepada apakah nilai yang perlu kamu ada, nilai yang sama. Apakah iktibar yang perlu kamu ambil daripada kerajaan India yang maju dalam bidang perdagangan, nilainya yang sama. Boleh nampak Okey. Jadi bila kamu nak jawab soalan, saya minta apakah tengok soalan ni, boleh sedarakan nilai.
Contoh soalan dia, apakah iktibar yang boleh kita peroleh daripada kejayaan kerajaan India untuk menjadikan sektor perdagangan negara Malaysia, untuk majukan sektor perdagangan negara Malaysia? Negara Malaysia, kamu. Nilai kamu. Nilai sama dengan dalam bilik kamu tu. Kamu nak masuk dengan nilai apa? Nilai. Yang kamu belajar dalam bilik kamu tu, yang betul dia masuk sini untuk maju. Okey? Rasional untuk target. Kerajinan lagi. Yang sama maksud dengan kerajinan. Okey. Bekerjasama. Ini apa ni? Ketekunan. Okey, boleh tak? Boleh. Apa ni? Tadi begitu lah. Begitu lah. Mula tu yang hampir sama. Okey. Bekerjasama lagi. Kerajinan. Berinovasi. Senang tak? Pilih. Okey. Dapat? Dapat nak? Dah bisa dapat? Dapat? Ingat? Mahirah ni? Okey, boleh bagi jawapannya Mahirah? Tak nak belakang. Saya dah dapat. Berdaya saing. Dapat? Lagi? Berinovasi. Betul? Betul. Okey, betul. Lagi? Kerajinan. Apa-apa tugas, apa-apa benda pun nak kita buat, mesti ada nilai kerajinan, ketekunan, kegigihan. Ingat kata betul cikgu, kerajinan, kegigihan, ketekunan dalam maksud yang sama. Okey, dalam satu kelompok nilai yang sama. Boleh tulis. Okey, tapi kita kena tambah lagi. Kita kan pelajar yang pandai. Betul tak? Jadi kita mesti tahu. Bagi pelajar-pelajar pendidikan moral, tolong masukkan apa isi pelajaran pendidikan moral kamu dalam tajuk berkaitan dengan nilai dan juga iktibar. Okey. Dan kita tengok ni contohnya iktibar. Untuk maju bagi soalan esei mesti ditulis dalam ayat yang lengkap. Ada kata nama kita, kemudian kata kerja, mempunyai, dan kata keterangan, sikap bagi maksud contoh jawapan. Mempunyai semangat ingin meneroka bidang baru. Betul tak? Itu nilai dia yang perlu kami catat secara ringkas. Dia mempunyai semangat ingin meneroka bidang baru. Bila kita ada keinginan baru, kita boleh buat sesuatu ke tak? Kan? Kita menginovasikan. Okey, kita sampai dah di penghujung. Contohnya, ini contoh kebaikan yang kita nampak pada maritim. Apa kesannya? Dia akan menyebabkan ada hubungan baik. Kita dah sentuh tadi. Okey, ingat kan? Bila kita ada hubungan negara luar, apa perlu kita buat? Kita kena jaga hubungan tersebut. Sebab bila kita jaga hubungan tersebut, kita boleh menjual barang-barang kita kepada negara tersebut. Okey ya? Itu kesan dia. Okey, kita tengok apakah kelebihan menjadi sebuah negara maritim. Juga kita sudah bincangkan tadi, iaitu menambahkan peluang perbezaan, meningkatkan imej negara, meningkatkan pelaburan asing. Itu di antara contoh-contoh yang boleh kamu masukkan dalam jawapan kamu. Dan kamu boleh catat satu puisi supaya kamu boleh menyediakan diri kamu menghadapi peperiksaan. Hari ini kita belajar secara santai tanpa tengok buku teks. Dan soalan-soalan begini ya, isi jawapannya kamu boleh ambil di mana? Daripada buku-buku isi pelajaran bahasa Melayu. Mana kata pelajaran sejarah ni bukan payah. Dia gabungan daripada semua subjek. Geografi ada tadi kita dah sentuh kan? Kemudian kita belajar pendidikan moral boleh tak? Kemudian dalam isu-isu semasa, dalam surat khabar dan sebagainya. Kemudian kita juga boleh ambil maklumat daripada pembelajaran karangan bahasa Melayu kamu. Okey, jadi sejarah itu bukan mudah. Ini contoh tunjuk. Okey, dan kesimpulan yang nak cikgu katakan di sini, tajuk berbeza, faktanya sama. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang kegemilangan kerajaan Itali. Minggu depan kita akan belajar tentang
macam mana reason accident boleh berlaku di Itali, sebab dia adalah mempunyai faktor dan faktor yang sama terletak di dalam perdagangan yang penting antara barat dengan timur. Dan dia juga terlindung daripada tiupan angin monsun sebab terletak di laut Mediterranean. Okey, kita akan fokus dulu. Okey, dan untuk maklumat lanjut, dan saya galakkan kamu meneroka sendirilah. Macam cikgu tengok untuk menambah ilmu kan. Macam mana kamu nak menambah idea lagi, nak tengok persekitaran lagi, macam mana kamu boleh belajar sejarah ni tanpa tengok maklumat dalam teks, tetapi kamu boleh meneroka dalam laman-laman web yang cikgu contoh bagi sini ya. Orang tak nampak berkaitan mengapa orang-orang barat tu sampai hari ni masih lagi mengadakan hubungan baik dengan Malaysia, negara kita. Ini antara contoh. Kedua, KNP1net ni sendiri. Dan bila kamu ada masa peluang, kamu gunakan masa untuk melayari internet ataupun jalur pribadi secara berhemah. Boleh tak? Okey, dan sebelum pelajaran terus maju Di sini cikgu nak bekalkan latihan pengukuhan. Ada 2 soalan berkaitan dengan tajuk dan tolong bahas lengkapnya. Okey, tajuk pengukuhan ni adalah contoh-contoh soalan fokus kita untuk tahun ni bagi soalan esei. Okey, ada 2 soalan. Soalan yang pertama ialah berkaitan dengan Kesultanan Melaka, dan soalan yang kedua adalah tentang perkembangan kerajaan terdahulu. Ini adalah soalan yang perlu dan ada lagi yang berlepas? Okey, tolong tengok soalan. Ada 2 soalan. Soalan berbeza, negara pun berbeza, iaitu satu soalan berkaitan dengan kerajaan Kesultanan Melaka dan satu lagi adalah tentang kerajaan terdahulu. Jadi saya minta balik rumah dalam tempoh sampai hari Khamis kita akan jumpa lagi. Jadi saya minta kamu buat soalan tu membina ayat soalan AC. Langkah yang pertama, senaraikan dulu isi penting yang cikgu terangkan tadi. Dan yang seterusnya barulah langkah yang ketiga, seperti terisi kamu mengarang, masih lagi menggunakan konsep kata nama, kata kerja dan kata keterangan. Kenapa? Supaya dapat menghasilkan jawapan yang benar. Okey, kita sampai di sini saja dan saya harap kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Sekian, terima kasih. Okey.